iltimasul ilm indal asagir, iaitulah menuntut ilmu daripada orang-orang yang muda-muda, orang yang punya siki ilmu, tapi oleh kerana dia bercakap pandai, maka dialah jadi segala-galanya. Hari ini semua orang asalkan dia ternama ustaz ke, habis tanya belakang, percaya belakang pula. La haula wala quwata illa billah. Sejak dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ramai menuntut ilmu daripada orang-orang alim dan fuqaha, tetapi akan tiba satu zaman di mana orang-orang yang tidak bernama, yang tidak ternama dan lemah pemahamannya dan cetek ilmunya akan menjadi pemimpin. Orang ini akan jadi besar. Orang ramai akan meminta nasihat daripada mereka, dan mereka akan mengeluarkan hukum-hukum agama. Kita lihat dalam hadis yang disebut di atas bahawa satu daripada tanda-tanda kiamat ialah terdapat ramai pembaca, sedikit orang alim, sehingga ilmu akan dituntut daripada orang yang tidak penting, dan orang jahil akan mengeluarkan hukum-hukum agama. Mereka akan sesat dan menyesatkan orang lain. Wal'iyazubillah. Dia sesat, dia menyesatkan orang lain. Abu Umayyah Al-Jumahi radhiyallahu anhu berkata, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat ialah ilmu diambil daripada orang-orang kecil. Apa dia orang kecil itu? Sama ada kecil dari sudut peribadinya, dari sudut pengamalannya, ataupun kecil dari sudut ilmunya. Imam Ibn Mubarak rahimahullah ditanya, siapakah orang kecil itu? Dengar, orang kecil maksudnya orang yang tidak layak dengan ilmu yang ditanya itu. Siapa dia? Ibn Mubarak kata apa? Humul ladzina yaquluna bi ra'yihim, iaitulah orang-orang yang berbicara dengan fikiran mereka. Cakap guna otak dia. Saya rasa. Tak apa, saya tak tahu nak kata para jemaah. Memang alamat kiamat. Satu pengalaman lah dalam hidup ni, hidup alam dakwah ni. Bila anda ambil satu-satu petikan kata-kata ulama salaf, kata Al-Fudhi Ibn Uya, kata-kata Imam Syafi'i contohnya, kita nukil ya, pergi letak di situ, letak di Facebook contohnya, nak suruh dia orang dibaca, ambil manfaat daripada nasihat ulama-ulama besar. Lebih besar daripada ulama salaf tu, dia ada komen kat bawah tu, apa punya dia ni doktor apa ni, bodoh ini, sebodoh ini. Kata saya tak apa, tapi itu kata-kata ulama salaf, kata-kata ulama tabi'in, kata-kata sahabat Nabi. Jadi yang dibodoh tu siapa? Kalau nak bodoh ke saya, tak apalah, saya terima. Memang pun layak dikutuk dan disumpah dengan tarah kita. Tapi kata-kata itu kita petik daripada ulama-ulama besar, kadang-kadang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia punya kutub bawah, subhanallahil azim. Macam dia tu ulama besar, ulama mujtahidin, yang salahnya orang yang menukilkan pandangan itu. Inilah dunia pada hari ini. Tak nak masuk dalam alam ni pun ketinggalan pula kita dalam bab dakwah. Kalau masuk, bersedialah untuk tutup mata dan tutup telinga dengan kutukan-kutukan yang berlaku. Saya menganggapkan semua kutukan yang diberi itu Allah Ta'ala nak mematangkan kita, nak mengangkat darjat kita. Yang tak setuju kita hapuskan, yang boleh diterima kita biarkan kat situ. Kelain orang tak. Alhamdulillah, tengok Al-Asagir nak ambil ilmu tak tahu mari mana, akhir sekali dia pula mengaku jadi ulama besar. Ulama-ulama salah tu jadi kecil, yang dia tu hebat, dia kutuk. Tapi kadang-kadang kita tengok orang lain tu, lo tengok pula budak mana ni kuat kutuk, kelih-kelih dia ni baru tarah nak ambil SPM ya, tapi dia komen ke kita tu macam ulama besar dalam dunia ni. Anda kata apa ini? Allahu Akbar. Ilmu al-asagir. Adapun sagir, anak kecil yang diriwayatkan dari kabir, orang tua iaitu ahli sunnah, maka dia bukan sagir. Dalam riwayat yang lain, Imam Ibn Mubarak juga mengatakan orang-orang kecil dari kalangan ahli bid'ah. Tengok dia kata apa ni, waqila innal asagir ahlul bid'ah. Ini kata-kata Ibn Mubarak, bukan apa ni. Ibn Mubarak kata maksud dalam hadis Nabi al-asagir, orang yang kecil di sini, iaitulah pengikut-pengikut bid'ah yang duk reka-reka amalan-amalan sendiri semata-mata nak meraih penyokong-penyokong supaya sokong dia. Bila penyokong ni ramai, ta'assub pada dia, habislah dia buat kata pun semua orang ikut belakang. Ini dia panggil asagir. Memahami asagir dalam hadis ini,
Allahu Akbar. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la yazalu nas bi khairin ma atahumul ilma min ashabi Muhammad. Ibnu Mas'ud kata apa? Manusia kekal sejahtera selagi ilmu datang daripada mereka, datang kepada mereka daripada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan daripada mereka yang ternama al-akabir. Tetapi apabila ilmu datang kepada mereka daripada mereka yang tidak penting, al-asagir, dan hawa nafsu mereka menyebabkan perpecahan, manusia akan hancur. Inilah para jemaah, bila kita kemuka ini pandangan imam-imam yang besar, dia mari imam kecil-kecil, wak mari tok guru dia, wak mari tok syekh dia, akhir sekali yang besar tu tidak diambil hirau, yang kecil ni jadi muktabar. Ini semua ni berlaku. Kata-kata Ibnu Mas'ud memang sangat tepat dalam masa yang ada pada hari ini. Syukur kepada Allah kerana di zaman kita ilmu dan alim ulama masih lagi sihat. Sesiapa yang memikirkan tentang hal ini akan mendapati bahawa media telah mempopularkan beberapa orang penuntut ilmu yang muda. Betul? Dapat masuk dalam program-program reality TV, pop naik, menang, semua petua boleh tanya belakang. Tanyalah saya. Saya tak salah, tanyalah ustaz, marah di kawan pula. Tanyalah saya. Berasa hebat dah lah tu. Ni boleh mempopularkan mereka. Beberapa penuntut ilmu yang muda yang mempunyai pengetahuan am tentang Islam dan sangat mendalami isu-isu popular. Mereka tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang hadis dan bukannya fuqaha, tetapi mereka telah menjadi terkenal dalam kalangan masyarakat, dan orang ramai mula bertanya ke mereka tentang hukum hakam agama dan menuntut ilmu daripada mereka. Jika alim ulama yang lebih lama berkhidmat muncul di hadapan orang ramai melalui media seperti TV, radio, laman web, internet, orang ramai akan mengenali mereka dan akan bertanyakan mereka hukum hakam agama dan akan mengikuti mereka. Tapi orang tua-tua ni tak dapat tempat. Yang terdapat dalam media orang-orang muda yang baru naik, yang kalau kadang-kadang banyak lagi benda-benda yang bertukar dalam maklumat mereka. Kebanyakannya inilah yang berlaku. Walau bagaimanapun tempoh perkhidmatan dan umur yang tua bukannya menjadi ukuran pengetahuan. Bukan umur itu sebenarnya, kematangan ilmu itu yang besar. Dan umur yang muda tidak semestinya jahil. Ini kita kena insaf. Bukan umur. Ada setengah orang ni, awak muda lagi, saya makan garam dulu. Tak, bukan soal makan garam. Siapa dia hidup, dia akan makan garam. Kalau ada orang darah tinggi situ tak makan garam, itu bukan hujah. Tengok, Imam Ahmad Ibn Hanbal berkata, ilmu tidak ada kena mengena dengan umur. Diriwayatkan daripada Umar bin Khattab bahawa dia berkata, ilmu tidak ada kena mengena dengan umur, muda atau tua. Allah mengurniakannya kepada siapa yang diizinkan. Tapi masuk kita asal di sini, iaitu orang yang tidak berpegang dengan ilmu pengetahuan yang betul. Oleh itu penting bagi seorang yang menjadi pemimpin dan menjadi terkenal untuk mengubah dirinya daripada seorang yang tidak penting dari segi ilmunya menjadi seorang yang tinggi ilmunya, dengan mencari ilmu, menjaganya, memahaminya, dan menjalinkan hubungan dengan orang-orang alim yang lebih berpengalaman.